Ramadan ini. Maka pihak Masjid Abidin, kita telah buat rangka program, iaitulah Iftar Muhibbah di masjid kita ni. Telah pun berlangsung program Iftar Muhibbah ni, ataupun berbuka puasa bersama, diajak, dijemput rakan-rakan non-Muslim untuk lihat kita berbuka puasa lagu mana, dan kita juga ada dialog berkaitan dengan agama Islam, tentang puasa sendiri, ibadah puasa tu dari sudut saintifik, dari sudut agamanya, apa pandangan. Juga diadakan dialog tersebut pada hari berkenaan, dan program ni telah pun kita adakan dah beberapa tahun dah, lebih pada 3 tahun dah saya rasa, daripada 2015 lagi rasanya, begitulah. Jadi akan diteruskan lagi sekali pada Ramadan kali ini, iaitu pada 1 April 2024 pada hari Isnin depan ni lah. Jadi tuan-tuan diajaklah untuk kita sama-sama dapat mari ke masjid yang berkelapangan untuk kita berbuka puasa. Dan kita juga boleh kalau nak menyumbang apa-apa pandangan dalam dakwah kita, usaha dakwah kita kepada rakan-rakan non-Muslim. Kita nak biar mereka tahu apa yang kita buat, dan mudah-mudahan Allah akan beri hidayah kepada mereka. Jadi kerja kita usahakan untuk mereka kenal Islam. Kerja Allah Ta'ala untuk memberi hidayah kepada Islam untuk mereka. Maka insya-Allah pada 1 April kita akan laksanakan program itu dengan sumbangan daripada tuan-tuan jugalah, yang disumbangkan dalam tabung Ihya Ramadan kita. Jadi sebahagian daripada dana Ihya Ramadan ni, kita nak maklum di sini bahawasanya kita gunakan untuk dakwah kepada rakan-rakan non-Muslim kita, insya-Allah. Dan seterusnya kita juga bersempena dengan kemarin kita menyambut Hari Nuzulul Quran dan juga Badar Al-Kubra. Maka pihak Masjid Abidin, Masjid Negeri menyusun beberapa aktiviti bagi kita nak menyatakan penghayatan kita kepada 2 peristiwa besar yang kita sambut kemarin, iaitu Nuzul Quran dan juga peperangan Badar Al-Kubra. Maka bermula daripada 16 Ramadan, petang 16 Ramadan, kita telah buat perasmian program penghayatan Hari Nuzul Quran dan juga Badar Al-Kubra oleh Yang Berhormat Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Hadi, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, telah beri ucap tama di dataran berbuka puasa kita pada petang 16 Ramadan, dan merasmikan kita punya program penghayatan Nuzul Quran dan Badar Al-Kubra. Seterusnya pada 17 Ramadan kita ada kuliah subuh, dan kita juga ada kuliah zuhur pada kemarin. Begitu juga pada hari ini kita ada sebentar tadi sebelum Jumaat tadi kita mendengar tausiah Ramadan daripada Al-Habib kita berkaitan dengan tarbiyah rohaniyah daripada peperangan Badar. Dan insya-Allah aktiviti seterusnya untuk penghayatan Nuzul Quran dan Badar Kubra ni kita akan buat pada 2 April. Selanjutnya maaf sekalian, 2 April ini akan diadakan seminar Al-Quran. Pada 2 April, yakni pada hari Selasa, akan diadakan seminar Al-Quran yang bertemakan memperingati ketokohan guru Al-Quran legenda di negeri Terengganu kita, iaitulah almarhum Tuan Guru Haji Mak Lintar, yang juga merupakan imam di Masjid Abidin kita pada satu masa dahulu. Imam daripada tahun 1920-an sehingga 1950-an beliau menjadi imam di sini, dan beliau juga tersohor dengan ketokohan beliau dalam menyebarkan ilmu Quran. Maka kita akan buat seminar Al-Quran pada 2 April ini, bertemakan memperingati ketokohan dan jasa beliau lah, yang mana akan kita jemput 2 orang pembentang, satunya daripada Uniza, satu lagi daripada Yusim.
Satu daripada Uniza, Profesor Madya Dr. Najmiah binti Omar akan cerita berkaitan biografi Haji Mat Linta. Mungkin ramai lagi di kalangan kita yang tak kenal sangat dengar nama hujung-hujung gitu, Haji Mat Linta, Haji Mat Linta. Siapa dia sebenarnya? Daripada mana asalnya, lahir di mana, dan pendidikannya di mana, dan anak-anak muridnya di mana, hubungan dia dengan pemerintah negeri, khususnya Sultan macam mana, itu juga akan dicerita berlanjut oleh Prof. Madya Dr. Najmiah Omar, pensyarah Uniza, dalam tajuknya Biografi Haji Mat Linta pada hari Selasa ini. Dan juga ada satu lagi pembentangan daripada pensyarah Yusim, iaitu yang tak asing lagi, Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Al-Bakri. Ini pakar ilmu Quran dan qiraat di Malaysia kita ni. Jadi Prof. Madya Dr. Khairul Anwar akan bentang satu kertas kerja beliau pada seminar kita itu berkaitan dengan pengaruh Haji Mat Linta dalam pendidikan Al-Quran di negeri Terengganu. Akan dibahaskan dari sudut sanad Haji Mat Linta, yang mana dimaklumi di Terengganu ni antara yang memperkenalkan sistem pemberian sanad kepada Al-Quran ni dalam ilmu Quran adalah Haji Mat Linta. Jadi yang lebih lanjut kita akan dapat dengar kupasan daripada yang bahagia Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Al-Bakri pada hari Selasa. Jadi saya ajak semualah untuk kita hadir daripada pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Sekejap aja. Pagi sampai tengah hari, hari Selasa. Jadi mungkin kita boleh luangkan masa, hak bekerja mungkin boleh minta cuti dan sebagainya untuk kita tengok jasa dan juga bakti yang telah dicurahkan oleh legenda guru Quran tersohor di negeri Terengganu kita pada hari Selasa ni 2 April. Begitu juga sedang jemaah sekalian, kita nak umumkan di sini bersempena kita dah duduk di akhir Ramadan dah kita ni, maka sebagaimana biasa juga masjid kita tak terkecuali untuk mengadakan qiyamul lail, menghidupkan malam pada 10 akhir Ramadan. InsyaAllah akan bermula pada 1 April. Qiyamul lail kita akan dipimpin oleh imam-imam yang telah disusun oleh pihak masjid, dan istimewanya juga daripada 10 akhir Ramadan, dalam 10 akhir Ramadan ni akan ada imam istimewa, imam yang istimewa, iaitu daripada kalangan syekh-syekh Arab, syekh kita pun ada, dan juga ada lagi syekh yang lain yang menjadi imam jemputan bagi program Madinah Ramadan tu. Mungkin jemaah kita tak berkesempatan nak pergi ke Tok Jembar Madinah Ramadan di sana, kita bawa mari sini pada qiyamul lail. Tiga orang tu ada belakang sini, Syekh Ali Al-Yamani, Syekh Fathi Al-Masri, dan juga Syekh Fauzi Al-Barbari. Semuanya ada di Masjid Abidin pada 10 akhir Ramadan. Jadual akan kita boleh tengok di Facebook Masjid Abidin jadualnya, insya-Allah kita paparkan di situ. Dan yang terakhir kita nak umum pada Jumaat minggu depan, yang mana merupakan Jumaat yang terakhir dah tuan-tuan kita dengan Ramadan. Ini Jumaat kedua terakhir, minggu depan Jumaat terakhir. Sekejap aja. Jadi Jumaat yang terakhir minggu depan, selepas daripada solat Jumaat, kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang tersohor di negeri kita ke ataupun di Malaysia kita lah, iaitulah murabbi sejuta ummah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus akan bersama-sama dalam program santai bersama murabbi sejuta ummah. Ustaz Azhar akan jawab soalan dan kupas berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan Ramadan, dan juga berkaitan puasa dan juga hari raya, insya-Allah pada Jumaat minggu depan selepas solat Jumaat di ruang pentas sana, sebelah sana. Itulah yang kita nak umumkan pada tengah hari ini. InsyaAllah khutbah Jumaat akan disampaikan oleh saya sendiri, dan juga bila bertugas Yang Mulia Cikgu Muhammad Fadil bin Cikgu Saleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Sila dengar dengan teliti khutbah disampaikan oleh imam. Janganlah saudara bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada hadirin dan diri saya sendiri agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa di mana sahaja kita berada, dengan kita mematuhi titah perintahnya dengan sebanyak dan juga dengan sebaik yang mungkin. Kita tinggalkan segala larangannya. Moga-moga kita semua dalam pemeliharaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada mimbar yang mulia ini,
khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk i'tibar daripada peristiwa nuzulul Quran. Saudara, nuzulul Quran bermula pada bulan Ramadan secara beransur-ansur mengikut peristiwa dan keadaan yang berlaku. Nuzulul Quran bermaksud proses penurunan Al-Quran. Maka Al-Quran memperihalkan kisah umat terdahulu, termasuk suruhan dan larangan serta perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, kata Allah, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan juga perbezaan antara yang benar dan yang salah. Saudara, antara hikmah penurunan Al-Quran bolehlah kita rumuskan sebagaimana berikut. Yang pertamanya, ianya sebagai satu keterangan dan panduan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Suratul Nahl ayat 44. Yang kedua, penurunan Al-Quran ini juga sebagai hukum yang membawa kebenaran dan keadilan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Nisa ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Maksudnya, sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum dalam kalangan manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepada kamu melalui wahyunya, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang khianat. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran ini, saudara, selain untuk dibaca dan dihafaz, ia juga perlu difahami, diamalkan dan dijadikan panduan hidup dalam segenap perkara. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebenarnya, saudara, untuk membuktikan kepada dunia bahawa ajaran Al-Quran tidak sekali-kali membawa kepada kekerasan, keganasan ataupun kezaliman terhadap mana-mana manusia sekalipun, termasuklah alam ini, alam sekitar. Al-Quran juga, saudara, bukanlah sumber kelahiran golongan yang sempit pemikirannya ataupun yang berjuang secara ekstrim tanpa menghormati hak-hak kemanusiaan. Sebaliknya, kita berpegang dan beramal berasaskan kefahaman mulia yang jelas berpandukan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada' di lembah Uranah di padang Arafah, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Maksudnya, kata Nabi, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat
selagi mana kamu berpegang teguh kepada dua-dua perkara yang aku tinggalkan ini, iaitulah kitab Allah, yakni Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik bin Anas. Saudara muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, umat Islam disaran untuk membaca Quran dengan betul dan mengikut hukum tajwid yang betul yang diajarkan dengan secara meluas dalam kitab-kitab para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan peraturan ini dalam suratul Muzammil ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil qur'ana tartila. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka ditanya oleh Sayyidina Ali oleh para sahabat, apakah maksud tartil dalam ayat 4 surah Al-Muzammil ini, wahai Sayyidina Ali? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu iaitulah kita membaca secara betul tajwidnya. Setiap huruf-huruf Al-Quran kita cantikkan sebutannya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan kita semasa membaca Al-Quran kita berhenti dan kita bermula pada ayat-ayat itu dengan secara yang baik, yang dikenal dengan ilmu al-waqf wal ibtida'. Justru mimbar ingin menegaskan bahawa pembacaan Al-Quran secara tartil dalam suasana kumpulan tadarus Al-Quran pada Ramadan kali ini sebenarnya adalah peluang terbaik untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita serta menyelidiki hikmah yang terkandung dalam Al-Quran yang kita baca. Ini supaya dapat sama-sama kita mengambil manfaat daripada program tadarus Al-Quran yang diadakan itu. Bukan sekadar untuk kita nak saling berlumba siapa yang habis dulu. Maka sedang jemaah sekalian, dengan cara kita membaca Al-Quran dalam program tadarus di tempat masing-masing ini, dengan cara yang betul, dengan tajwid yang betul dan kefahaman yang betul, moga-moga dia akan meningkatkan ketakwaan dan akan meningkatkan kualiti amal saleh kita sehingga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang berlaku saudara dalam membaca Quran ini sebenarnya boleh dielakkan dengan kaedah kita mengaji ataupun mempelajari Al-Quran ini secara berguru ataupun istilahnya secara bertalaki. Selagi kita masih dalam suasana pembelajaran, maka sebarang kesilapan yang berlaku tanpa sengaja adalah dimaafkan dan tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah kali ini sempena hari nuzul Quran, maka kita merumuskan antara hikmah nuzul Quran, antaranya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita lihat sehingga ke hari ini dan panduan hidup kita bagi umat Islam sepanjang zaman. Yang keduanya, Al-Quran ini saudara menjadi rujukan dan penawar kepada diri kita yang inginkan kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka kejayaan dan kebahagiaan itu ada dalam Quran dan carilah dalam Quran. Yang ketiga, bacalah Al-Quran, tadabburlah maknanya dan beramallah dengan isi kandungannya. Dengan cara itu akan meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka akan beroleh pahala yang besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suratul Isra ayat yang ke-9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbaktilah kita kepada Allah taala dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah peluang kehidupan ini saudara dengan kita melakukan ketaatan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa Allah taala telah menjadikan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam alaihi salam, padanya dimasukkan baginda Nabi Adam ke syurga, dan padanya juga dikeluarkan baginda daripada syurga, dan tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka bersempena dengan hari yang mulia ini saudara, sayugialah kita umat Islam mengambil peluang melakukan amal kebaikan, seperti kita berniat iktikaf ketika selama mana kita berada dalam masjid ini, mengambil pengajaran daripada kandungan khutbah Jumaat ini, berzikir serta menunaikan salat Jumaat dengan tertib dan khusyuk. Janganlah kita melakukan perkara yang boleh mengganggu jemaah lain sepanjang kita berada dalam masjid, kerana perbuatan tersebut dilarang dalam Islam kita. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Allah taala sekalian, dalam kesempatan hari dan bulan yang mulia ini, khatib merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada warga PDRM dan juga JPJ bersempena sambutan peringatan Hari Polis yang ke-217 dan Hari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ yang ke-78 pada tahun ini. Maka mari kita sama-sama mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua petugas-petugas dalam menjalankan tugasan mereka. Moga-moga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkatan yang berpanjangan kepada negara kita ini agar terus aman sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Marilah saudara kita juga banyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam suratul Ahzab ayat 56 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله
السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تكون محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. Ya Allah, kami pohon hidayah dan petunjuk ke jalan kebenaran. Tetapkanlah iman kami dalam agamamu Islam. Basahilah kami dengan bacaan Al-Quran dan zikir kepadamu ya Rahman. Jadikanlah akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Bereratkanlah hubungan sesama kami, saling bekerjasama dan bantu-membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maju, lagi diberkati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki daripada segala penjuru. Kurniakanlah ya Allah kepada kami nikmat kesejahteraan yang berterusan. Jauhkanlah negeri kami ini ya Allah daripada segala malapetaka musibah dan apa jua kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan ketakwaan kepada mereka ya Allah dalam menentang kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis ya Allah dan seluruh saudara-saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا يرحمنا يرحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sila samakan saf kita, betulkan saf kita. Sallu salatan muwaddi'. Yarhamna yarhamkumullah. Salatlah kita sebagaimana salat ini salat kita yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واجبرني ورفعني وارزقني واهدني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركات والصلاة. السلام عليك أيها النبي الله وبركاته وعلى عباد الله الصالحين أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وصليت على العالمين إنك حميد مجيد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه بعد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا من قبل يا كريم.